Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Paparan utama, Kerajaan Sarawak merancang untuk membina sebuah lagi Muzium Budaya Borneo (BCM) yang baharu di Bintulu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pembinaan muzium baharu itu bakal mengambil masa selama 3 tahun. Jelasnya, Bintulu merupakan daerah yang mempunyai sejarah tersendiri di mana mesyuarat pertama Dewan Undangan Negeri DUN diadakan di bandar itu. That we have also approved another museum modeling on this in Bintulu. Because we chose Bintulu to have a similar museum. Bintulu has its own history, because the first democracy or the first parliament state was in Bintulu, and the first meeting of our was in Bintulu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian restoran Muzium Budaya Borneo (BCMR) pada Rabu. Tambah Premier Sarawak lagi, Bintulu merupakan lokasi yang kedua terpilih untuk penubuhan muzium disebabkan faktor geografinya yang strategik. Menyentuh perkara lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan bahawa Bintulu merupakan bandar yang bergiat aktif dalam sektor industri minyak dan gas. Menurutnya, pertumbuhan industri besar-besaran di bandar itu telah menyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Justru katanya ini akan menarik pelancong dari Korea atau Jepun untuk datang berkunjung ke Bintulu bagi melihat sejarah. Hadir bersama isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Ketua Pengarah BCMR Ngui Ing Ing, Pengarah BCMR Damian C. Duang Cheng serta jemputan yang lain. Laporan seterusnya, Sarawak memiliki banyak peluang pekerjaan baharu untuk ditawarkan kepada rakyatnya yang ingin balik dari luar negeri. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, warga Sarawak yang berhasrat pulang dari luar negeri wajar menyumbang kepada negeri ini. In the past, you may not have opportunity, but now we are with the recent developments and with all these program that planned by Premier, there may be new opportunities. One of the classical example is our metros. Yeah, our metros, we used to be a lot of local Sarawakian now coming back because the metros, we used to have no metros, and now we have metros and we need all the expertise and all the help, and as a Sarawakian we need it to continue to contribute and to make Sarawak achieve what I call 2030, in which we are the prosperous Sarawak, the number one GDP, the largest economy in the whole of Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan upacara menyalakan lampu sempena sambutan Tahun Baharu Cina di Padungan pada Rabu. Di kesempatan itu, beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan menjemput warga Kuching untuk menghadiri rumah terbuka bersama MBKS di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan pada 23 Januari ini. Selanjutnya, penubuhan Pusat Kaunseling Pendidikan Inti Sarawak akan membantu pelajar tempatan di sini menentukan laluan pendidikan mereka yang akan membawa mereka ke peringkat seterusnya. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, dengan mengikuti pengajian tinggi, pelajar akan mempunyai perspektif lebih jelas serta pilihan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, katanya, pelajar juga berpeluang memperolehi pendapatan yang lebih tinggi dan kualiti hidup yang lebih baik serta keupayaan untuk menghadapi cabaran ketidaktentuan ekonomi global. Now, with this actual premises, students and parents can come here to get more specific information about the programs that are available in UP. Berucap dalam majlis pelancaran pusat itu di Kuching pada Selasa, Dato' Roland Sagah menambah penglibatan dengan sekolah dan agensi lain melalui acara dan aktiviti jangkauan lain juga boleh membawa perspektif baharu kepada kementeriannya dalam inovasi dan penambahbaikan kepada masa depan pendidikan. Katanya lagi, Inti International University and College tidak asing dalam industri pendidikan kerana ia telah bertahun-tahun menyediakan kecemerlangan pendidikan dan merupakan salah satu institusi pengajian tinggi yang paling diiktiraf di Malaysia.
Tambah beliau, kementeriannya telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memantapkan mutu pendidikan di Sarawak seperti menyediakan pendidikan berkualiti, menambah baik program latihan, memupuk inovasi dan keusahawanan serta menyokong pembangunan profesional individu di rantau ini. In all these, Sarawak hopes to increase professional expertise, efficiency and productivity to drive public and private sector development, support economic growth, as well as to create many job opportunities for people in Sarawak and assist the achievement of other inspirations such as social and cultural development. Keperkembangan di Meradong, Sarawak menekankan aspek perpaduan antara semua kaum serta mengekalkan budaya saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, toleransi yang baik antara semua kaum mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Agihan Buah Limau sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Agensi Jabatan Kerajaan Daerah Meradong pada Rabu. Menurutnya, agihan tersebut sebagai salah satu tanda saling menghormati antara satu sama lain selain memberi peluang menyantuni para kaki tangan jabatan kerajaan. Terdahulu, Datuk Ding berkesempatan menghadiri program mengecat tangga I Love Bintango secara bergotong royong di Taman Rekreasi Bintango. Dalam ucapan ringkasnya, beliau memuji sikap kerjasama para belia yang berkebolehan walaupun daripada berlainan bangsa. Menurutnya, dengan adanya tangga yang berwarna-warni itu diharap menarik kedatangan para pengunjung ke Bandar Bintango untuk mengambil gambar bersama ahli keluarga. Berikutnya, sebanyak 10 agensi kerajaan dan swasta daripada Sarawak telah menyertai Majlis Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2022 yang diadakan di Kuala Lumpur. Anugerah berprestij itu mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada sektor awam serta swasta yang komited dan membudayakan pengamalan integriti dalam organisasi. Majlis julung kali diadakan di Malaysia itu disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu. Antara penerima anugerah perak ialah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Union serta Jabatan Hutan Sarawak JHS. Manakala Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MLGH, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS serta Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak JKSS pula telah memenangi Anugerah Gangsa dalam AIGA 2022. Secara keseluruhan, sebanyak 142 penyertaan termasuk 115 organisasi daripada agensi kerajaan, syarikat multinasional MNC, syarikat awam berhad PLC, syarikat pelaburan, berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC berjaya meneruskan penyertaan sehingga ke peringkat penilaian AIGA 2022. Manakala di Bintulu, Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu telah menyalurkan sebanyak RM14,595,611 kepada penerima bantuan di bahagian itu pada tahun 2022. Menurut Wakil Residen Bahagian Bintulu, Harun Hatta, ia telah disalurkan kepada 3,308 orang penerima bantuan bulanan di bahagian berkenaan dari Januari 2022 hingga Disember 2022. Bagi bantuan bulanan juga untuk bahagian Bintulu, saya difahamkan Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu telah menyalurkan pembelanjaan sebanyak RM14,595,611 untuk 3,308 orang menerima bantuan bulanan dari Januari 2022 sehingga Disember 2022. Secara perata, Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu telah menyalurkan pembelanjaan sebanyak 1.2 juta setiap bulan untuk semua penerima bantuan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Sejambak Kasih Tahun Baru Cina 2023, Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak di Bintulu pada Rabu. Bercakap mengenai majlis berkenaan, Harun memberitahu seramai 100 individu menerima wang tunai berjumlah RM100 serta hamper bernilai RM80. So, antara tujuan sumbangan dan hamper ini adalah untuk meringankan bebanan kepada penerima serta keluarga, untuk menceriakan ahli keluarga, untuk menambahkan barangan keperluan yang sedia ada.
Wang sumbangan adalah setahun sekali kepada seorang penerima bantuan semasa sambutan perayaan utama seperti perayaan Hari Kawai, Tahun Baru Cina, Hari Raya, Hari Pembeli dan Hari Krismas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.